Assalamualaikum, saya wakil dari kumpulan 6 ingin membentangkan tajuk kajian kes kami iaitu organisma termodifikasi genetik GMO dalam pertanian, kesan terhadap kelestarian dan etika alam sekitar. Pertama sekali, mari kita bincangkan apa itu GMO. GMO ialah singkatan bagi Genetically Modified Organism atau organisma yang telah diubah suai secara genetik. DNA organisma diubah menggunakan teknologi bioteknologi untuk mendapatkan ciri tertentu, contohnya tanaman tahan serangga, tahan penyakit dan hasil yang lebih tinggi. GMO juga banyak digunakan dalam sektor pertanian moden. Seterusnya, kelebihan potensi GMO ialah kemampuannya meningkatkan hasil pertanian. Dengan adanya teknik ini, tanaman GMO lebih tahan terhadap serangan hama, penyakit dan perubahan persekitaran, sekaligus menghasilkan tuaian yang lebih konsisten dan berkualiti. Selain itu, penggunaan GMO juga dapat mengurangkan penggunaan racun perosak kerana sesetengah tanaman yang mempunyai keupayaan untuk melawan serangga secara semula jadi. Sebagai contoh, melalui gen daripada Bacillus thuringiensis, tanaman dapat menghasilkan protein yang bertindak sebagai racun kepada serangga tertentu tanpa memudaratkan manusia. Hal ini bukan sahaja membantu meningkatkan produktiviti pertanian, malah turut mengurangkan pencemaran alam sekitar akibat penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Penggunaan GMO juga dapat meningkatkan nilai nutrisi makanan dengan penambahan mineral penting sekaligus membantu mengatasi kekurangan zat dalam kalangan masyarakat. Selain itu, ia menyumbang kepada bidang perubatan melalui bioteknologi, contohnya dalam penghasilan ubat seperti insulin dan vaksin untuk merawat penyakit. Namun begitu, tanaman GMO juga menimbulkan beberapa kebimbangan utama, antaranya dalam aspek keselamatan jangka panjang. Walaupun GMO secara umumnya dianggap selamat untuk dimakan berdasarkan penilaian semasa, kesan jangka panjangnya masih belum dapat dipastikan sepenuhnya. Hal ini kerana kajian dalam tempoh yang lebih lama masih diperlukan untuk menilai kemungkinan risiko seperti mutasi genetik, toksisiti serta kesan kronik terhadap kesihatan manusia. Selain itu, terdapat juga kebimbangan bahawa perubahan genetik ini mungkin memberi kesan yang tidak dijangka terhadap sistem biologi dalam jangka masa panjang, sekaligus menuntut pemantauan dan penyelidikan yang berterusan sebelum penggunaannya diperluaskan secara menyeluruh. Seterusnya, hak dan keadilan untuk petani. Benih GMO dilindungi hak paten dan perlu dibeli setiap musim. Oleh itu, petani tidak dibenarkan menyimpan benih untuk penanaman semula. Ini menyebabkan wujudnya kebergantungan kepada syarikat besar seperti Monsanto yang menyebabkan kos benih yang tinggi dan membebankan petani kecil. Akhir sekali, kesan terhadap biodiversiti, ancaman terhadap varieti tempatan atau pencemaran genetik yang juga menjadi kebimbangan dalam penggunaan GMO. Hal ini demikian kerana bunga daripada tanaman GMO boleh berpindah ke tanaman tradisional yang lain melalui angin atau serangga, sekaligus menyebabkan berlakunya pencampuran genetik yang tidak diingini. Situasi ini boleh mengurangkan keaslian dan kepelbagaian genetik tanaman tempatan, malah berpotensi membawa kepada amalan monokultur apabila hanya satu sahaja jenis tanaman dominan yang ditanam secara meluas. Akibatnya, kepelbagaian spesies semakin berkurangan dan ekosistem pertanian menjadi lebih rapuh terhadap penyakit atau perubahan persekitaran. Terima kasih kepada saudari Syaza atas penerangan sebentar tadi. Saya akan meneruskan pembentangan kami dengan menerangkan idea yang seterusnya, iaitu aspek etika alam sekitar. Aspek etika ini terbahagi kepada dua prinsip, iaitu prinsip hormat terhadap alam dan prinsip langkah berjaga-jaga. Prinsip hormat terhadap alam atau respect for nature ni menyatakan persoalan seperti sama ada manusia mempunyai hak moral untuk mengubah kod genetik organisma secara drastik, di mana adakah tindakan ini dianggap menentang arus tabii atau mengganggu
integriti intrinsik spesies. Hal ini berkait dengan prinsip hormat terhadap alam, iaitu sama ada tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam mengubah kod genetik ini melanggar keseimbangan semula jadi ataupun tidak. Seterusnya, prinsip langkah berjaga-jaga atau precautionary principle. Dari sudut etika, jika suatu teknologi mempunyai risiko yang belum pasti terhadap alam sekitar, contohnya seperti pencemaran genetik, maka tindakan berhati-hati dan kawalan ketat wajib diutamakan sebelum pelaksanaan meluas. Hal ini kerana walaupun teknologi itu sendiri mempunyai pelbagai manfaat dalam pertanian atau dalam pengubahan genetik, risiko jangka panjang seperti pencemaran genetik itu masih belum diketahui sepenuhnya. Oleh itu, kawalan ketat dan kajian berterusan amat penting sebelum penggunaan teknologi itu dilakukan secara meluas. Seterusnya, kita akan fokus kepada amalan pertanian lestari. Hal ini kerana bagi memastikan sesuatu pertanian itu kekal lestari, beberapa amalan boleh diamalkan oleh para petani. Antaranya ialah penggunaan baja organik dan kawalan perosak secara biologi. Penggunaan baja organik ni seperti kompos yang bukan sahaja mesra alam dapat memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburannya secara semula jadi. Kaedah ini membantu memperbaiki struktur tanah serta meningkatkan kandungan nutrien secara semula jadi. Seterusnya, terdapat kawalan perosak secara biologi. Kawalan perosak secara biologi ini dikatakan lebih selamat kerana ia mampu mengurangkan pencemaran alam sekitar dan pada masa yang sama juga melindungi kesihatan manusia. Hal ini kerana kaedah ini lebih selamat digunakan disebabkan ia dapat mengurangkan kebergantungan kepada racun kimia yang boleh mencemarkan alam sekitar itu sendiri. Kesimpulannya, penggunaan GMO dalam pertanian mempunyai potensi besar untuk menjamin sekuriti makanan. Namun, ia haruslah diimbangi dengan pertimbangan etika yang tinggi. Kelestarian alam sekitar hanya boleh dicapai sekiranya kemajuan bioteknologi berjalan seiring dengan pemeliharaan biodiversity dan perlindungan hak kepada para petani. Oleh itu, kita sebagai masyarakat haruslah menjadi pengguna yang bijak dengan menyokong amalan pertanian yang telus, selamat serta bertanggungjawab demi kesejahteraan manusia serta kelestarian alam sekitar bumi kita. Sekian dan terima kasih.